Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita masih lagi dalam bab 1 ubahan. Ini cikgu pergi kepada part 2 pula, standard pembelajaran yang kedua. Okey, so kita teruskan. Okey, cikgu baca di atas ni standard pembelajaran. Okay, menentukan hubungan antara dua pemboleh ubah bagi suatu ubahan langsung. Menentukan hubungan di antara dua pemboleh ubah bagi suatu ubahan langsung. Okey, ubahan langsung dia ada dua pemboleh ubah. Okey, so cikgu baca yang di dalam ni. Bagi suatu ubahan langsung, Y berubah secara langsung dengan X boleh ditulis sebagai Y. Okey, ini kita panggil berkadaran. Okey, ini kita namakan dia sebagai ubahan, hubungan ubahan. Okey, Y berkadaran terus dengan X ataupun Y berubah secara langsung dengan X. Apabila berkadar terus, simbol yang dia bagi ni, berkadar terus ni ditukar kepada bentuk persamaan. So kita kena letak K. K ini apa? K ni ialah pemalar. K ni ialah pemalar. Apabila kita nak tukar dia dalam bentuk persamaan, kita kena letak K. K itu ialah pemalar. Okey, kita tengok contoh 2. Sebuah kereta mainan bergerak daripada keadaan pegun. Cikgu baca ya, awak tengok semua tengok kat contoh 2. Jarak yang dilalui oleh kereta mainan itu Y. So jarak dia bagi simbol sebagai Y. Berubah dengan masa T. T ni untuk masa. Okey, Y untuk jarak, T itu untuk masa. So diberi jadual. Okey, di mana kalau masa tu 2 saat, jarak dia adalah 14. Masa 4 saat, jarak tu akan jadi 28. Masa 6 saat, jarak tu akan jadi 42. Begitulah seterusnya jadual diberi. Tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan T atau T kuasa 2. Okey, seterusnya tuliskan hubungan tersebut dalam bentuk ubahan. Okey, dia berubah secara langsung ke dia berubah secara langsung atau tidak? Okey, so dia soalan ni suruh awak tentukanlah berubah secara langsung dengan T ataupun T kuasa 2. So macam mana kita nak buat? Kita kena cari, okey, kalau Y berubah secara langsung dengan T, dia akan jadi macam ni. Okey, dia akan jadi macam ni, seperti yang cikgu tunjuk contoh yang dekat atas lah. Okey, so kalau tukar dalam bentuk persamaan, dia akan jadi Y sama dengan K T. Okey, K ni ialah pemalar. Jadi K itu ialah pemalar. Macam mana kita nak dapatkan K? K sama dengan kita pindahkan T ke sebelah. So kat sini ialah darab, pindah ke sebelah jadi bahagi. Y per T. Di mana Y? Di mana Y? Y ni ialah jarak. T ni ialah masa. Apa kita kena buat? Kita kena cari K. K, formula ni. Yang ni. Okey, asal dia, formula dia Y sama dengan KT. So, cikgu dah ubah. Cikgu pindahkan T ke sebelah kiri. So, dia akan jadi Y per T. So, kita nak cari K. Kenapa nak cari K? Kita nak lihat dia sepanjang jadual ni, nombor-nombor yang dalam jadual ni, bila kita kira, K tu sama ke tak sama? Kalau K tu sama, dia berubah secara langsung. Kalau K tu tak sama, dia tak berubah secara langsung. Okey, so di sini cikgu buat lebih kuranglah jadual lebih kurang. Okey, tak berapa nak cantik. Okey. So kat sini cikgu buat Okey. So alright, simple. Okey, sini T, sini Y. Mula-mula kita buat untuk T dulu. Di mana Y per T. Apa Y per T? Iaitu K. Kita nak cari K. Okey, cikgu salin balik. 2, 4, 6, 8, 10, 12. So kat sini 14, 28,
42, 56, 70 dan 84. So, Y per T di mana 14 per 2. So, 14 per 2 bila awak tekan kalkulator dapat 7. Okey, Y per T. Y dulu baru bahagi dengan T. Ikut formula. Dan ni 28 per 4. 28 per 4 berapa? 7. Okey, 7. Okey, lepas tu 42 bahagi 6. 7. 58 bahagi 8. 7. 70 bahagi 10. 7. 84 bahagi 12 pun 7. Lihat, kita dapat jawapan yang sama. 7, 7, 7, 7, 7, 7. Jadi, apa cikgu kata tadi? Kalau K dia kita dapat yang sama 7, maka kita boleh katakan sebagai Y berubah secara langsung dengan T. Okey, Y berubah secara langsung dengan T. Okey, sekarang kita buat yang T kuasa 2 pula. Okey, cikgu tambah kat bawah ni Okey, kita buat yang T kuasa 2 pula, di mana Y per T kuasa 2. Okey, kalau Y per T kuasa 2, kita ambil Y. Kita ambil 2. Tapi 2 ni kena kuasa 2 lah. So, 14 bahagi 2 kuasa 2. 14 bahagi 2 kuasa 2, awak boleh calculate dapat 3.50. Okay, yang kedua, 28 bahagi 4 kuasa 2, awak calculate, awak dapat 1.75. Begitulah seterusnya, 0.88. Lepas tu 0.70, 0.58. Okey, apa yang cikgu tertinggal? Okey, sini bukan 0.88, sini 1.17. Okey, cikgu tersalah salin. 0.8, 0.7 dan last sekali 0.58. Okey, yang ni yang mana cikgu buat? Cikgu buat untuk Y per T kuasa 2. Jadi awak tengok kat sini, jap ya. Awak tengok kat sini, tak sama kan nombor dia? 3.5, 1.75, 1.17, 0.88. Tak sama, nombor tak sama. Maka Y tidak berubah secara langsung dengan T kuasa 2. Okey, Y tidak berubah secara langsung dengan T kuasa 2. Boleh faham ya? Okey, kita pergi yang soalan yang seterusnya. Okey, kita tengok contoh 3. Okey, pelajar boleh tengok contoh 3 pada buku teks digital. Okey, apa kita nak buat? Kita nak lukis graf. Bila kita nak lukis graf, kita nak tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X ataupun tidak. Okey, ni paksi X, ni paksi Y. So, graf yang kita nak lukis, mungkin cikgu tak berapa nak tepat garisannya. Cikgu cuba. Okey, so untuk yang paksi X 0.4, 0.8. So, cikgu buat macam ni, 0.4, 0.8 dan 1.2. Okey, skala, ikut skala ya. Yang ni 0.5, cikgu cuba 1.0, lagi 1.5, 2.0 dan 2.5 dan 2.5. So, kita plot 0.4 dengan 1.5 kat sini. Betul 0.4 dengan 1.5 kat sini. Okey, cikgu ambil color lain. Okey, 0.8 dengan 2.0 kat sini. 1.2 dengan 2.5 kat sini. So, awak ambil pembaris, awak gariskan. Cikgu tak berapa nak tepat. Awak garis. So, awak turun dekat sini.
sentuh dekat 1.0. Bila sentuh dekat 1.0, berubah secara langsung ni apabila garis tu mesti kena lalu asalan. Tapi kat sini garis yang kita buat ni, yang kita plot tadi, dia tak sentuh asalan. Apabila tak sentuh asalan, untuk jawapan A ialah dia Y tidak berubah secara langsung dengan X. Kenapa dia tidak berubah secara langsung dengan X? Sebab garis yang kita dapat ni, dia sentuh dekat paksi Y 1.0. Berubah secara langsung ialah garis tu mesti sentuh asalan. Okey, kita tengok yang B pula. Okey, cikgu buat paksi Y, paksi X. Okey, yang B ni, paksi X dia 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kalau nak buat 2 kotak pun tak apa. Okey, yang ni pula dia punya ni tak seragam ni. Kan paksi Y ni tak seragam. Jadi cikgu buat 10, 20, 30, 40, 50 lah. 10, 20, 30, 40, 50. Okey, paksi Y, paksi X. So, kita plot 2 dengan 2, 8. Okey, 2, 8 cikgu agak-agaklah lebih kurang lah di sini. Okey, 3, 18. Okey, kat 3, 18 kat sini lebih kurang. Okey, 4, 32 kat sini. Okey, 5, 50 kat sini. Okey, apabila cikgu plot ni tak tepat, okey, awak boleh rujuk dekat buku teks awak, tapi garis lurus ni dia bila kita garis, bila kita panjangkan lagi line garis ni, dia akan sentuh asalan. Cikgu lukis ni tak tepat. Okey, tak tepat. Dan awak buat sendiri, lihat pada contoh 3 dalam buku teks digital, awak boleh fahamlah. So kat sini jadi B ni Y berubah. Y berubah secara langsung dengan apa? Dengan X kuasa 2, sebab dia bagi X kuasa 2. Tak semestinya sentiasa dengan X dia akan bagilah ikut pada soalan yang diberi, X kuasa 2 ke, punca kuasa X ke, punca kuasa T ke, tak kisah, alfabet A to Z. Okey, kita tengok contoh 4. Okey, diberi M sama dengan 0.8, N sama dengan 0.125. Ungkapkan M dalam sebutan N. Maksudnya M mesti duduk depan, dalam ni ungkapan ni ada N. Macam tu. Awak kena faham ungkapkan M dalam sebutan N. M tu duduk depan. Okey, M tu duduk depan. So, M berubah secara langsung. Kita tengok, cikgu baca dengan A. M berubah secara langsung dengan N. Okey, kalau dia berubah secara langsung dengan N, so yang ni nombor contoh 4. Okey, A, M berubah secara langsung dengan N, so dia akan jadi tukar persamaan dia. M sama dengan KN. K ni pemalar ya, K ni pemalar. Jadi kita gantikan M sama dengan 0.8, N sama dengan 0.125. Kita ganti masuk dalam M dengan N ni. Kenapa? Sebab kita nak K. So, 0.8 sama dengan K bracket 0.125 sebab dia darab. Okey, sebab darab. So, bila darab dia akan jadi bahagi. Okey, so darab akan jadi bahagi. So, dia akan jadi macam mana ni? Sekejap ya. Okey, dia akan jadi 0.8 bahagi 0.125 untuk dapatkan K. So,
apakah nilai K? Awak tekan kalkulator, awak dapat K dia 6.4. Jadi apa jawapan dia? Kita masuk K yang kita dapat tadi dalam K kat sini. M sama dengan 6.4 N. Itu jawapan dia. Ungkapkan M dalam sebutan N. Ini jawapan dia. Untuk yang B pula, M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3N. Macam tu. Kalau punca kuasa 3N, yang ni 3 kat luar lah. So, tukar jadi persamaan M sama dengan K punca kuasa 3N. Okey. So, sama juga macam tadi, M dengan N kena ganti nilai yang diberi. M tadi apa? 0.8 sama dengan K punca kuasa 3. N ini kita ganti 0.125. So, cikgu buat anak panah kat sini nak bagi awak tengok, lihat. So, operasi apa kat sini? Operasi bahagilah, kan? Sebab sini dah darab. Jadi 0.8 bahagi punca kuasa 3 0.125. So, apa jawapan untuk K? Awak boleh tekan kalkulator. K ialah 1.6. Jadi apa jawapan dia? Okey, cikgu kena sambung kat bawah ni pula. Cikgu sambung kat bawah ni, cikgu ambil. Okey. Jawapan dia ialah Y sama dengan Y lagi. M sama dengan K apa nilai? 1.6 punca kuasa 3N. Inilah ungkapkan M dalam sebutan N. Okey, boleh ya student?